Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sambil Chonggo, pelajar PhD Pendidikan Kimia daripada UKM dan diwarisi oleh ahli kumpulan itu daripada Profesor Dr. Kamisa selaku penyelidik pertama saya, di Dr. Nazrul selaku co-supervisor dan rakan-rakan saya yang lain ialah Noeni Lapalwi dan juga Dr. Abdul Hamid. 10,000 tahun yang lepas, bagaimana kita melihat kemajuan dalam era pertanian, kemudian berubah kepada perindustrian dan berubah kepada pengetahuan, dan pada hari ini kita berada pada zaman kecerdasan. Tetapi apa yang berlaku di sini adalah bagaimana cara kita ingin menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara kita berfikir. Maka kehadiran computational thinking ataupun pemikiran computational, dia sebagai satu kerangka ataupun sebagai satu kaedah untuk bagaimana kita menyelesaikan sesuatu masalah. Dan kehadiran computational thinking pada hari ini sebenarnya adalah selari dengan perkembangan ekonomi pada masa ini ialah ekonomi digital. Maka seharusnya kita perlu menyesuaikan perkembangan pendidikan dengan digital ekonomi. Asal sains komputer dan sains komputer seperti saya nyatakan tadi telah dimasukkan di sekolah pada tahun 2017 dalam KSSM. Tujuannya ialah untuk mengubah paradigma pelajar daripada sebagai seorang pengguna kepada pencipta teknologi, pencetus idea dalam abad ke-21 supaya kita dapat melahirkan suatu pelajar yang boleh kompetitif di dalam ekonomi dan boleh bersaing di peringkat global. Jadi terdapat dua pendekatan untuk melaksanakan CT secara unplug dan juga plug-in. Secara unplug ialah bagaimana kita menggunakan konsep-konsep dan juga kemahiran CT tanpa menggunakan komputer. Dan plug-in ialah bagaimana cara kita mengaplikasikan kemahiran CT adalah berdasarkan dengan pengaturcaraan seperti Scratch, Python, Logo dan sebagainya. Dalam konteks kajian ataupun dalam modul yang saya bangunkan di sini adalah menggunakan pengaturcaraan Scratch, kerana berdasarkan daripada beberapa kajian menunjukkan Scratch menjadikan seorang lebih kreatif, lebih menjana satu pemikiran yang kritis dan kritikal. Dan juga Scratch adalah merupakan salah satu pengaturcaraan yang mudah untuk peringkat novice dan juga peringkat yang lebih advance. Sebab itu kami di sini memilih Scratch sebagai salah satu pengaturcaraan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, khususnya dalam konteks memahami konsep-konsep asal dalam kimia, khususnya dalam topik elektrokimia. Dalam mata pelajaran kimia, apa yang berlaku di sini adalah selalu berlakunya miskonsepsi di kalangan pelajar. Kerana kimia ini adalah sesuatu yang abstrak. Kita tidak dapat melihat bagaimana ion-ion itu bergerak, bagaimana elektron-elektron itu bergerak. Dan bagi menangani masalah ini, kami menampilkan konsep CT untuk menangani masalah miskonsep yang berlaku. Dan beberapa kajian-kajian lepas telah menunjukkan bahawa CT dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. CT dapat membantu pelajar memahami suatu konsep-konsep yang abstrak. Dan CT juga sebenarnya melangkaui lain-lain disiplin. Dengan arti kata lain, dia adalah merupakan suatu kelebihan seseorang ataupun sesebuah negara yang memahami konsep CT, khususnya di dalam mengaplikasikan CT di dalam pendidikan. Dan bagaimana Scratch ini mampu menyelesaikan masalah, di sini di mana pelajar akan membuat suatu projek menggunakan Scratch, dan pelajar dapat sendiri melihat bagaimana ion-ion itu bergerak dan sebagainya. Dan berdasarkan juga kajian-kajian lepas, komputer telah terbukti dapat meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran kimia. Dan dengan menggunakan Scratch ataupun komputer ini, kita sebenarnya dapat mengaitkan dengan kehidupan seharian pelajar. Maka apabila situasi ini dapat dilakukan, secara tidak langsung dia akan dapat memotivasikan pelajar untuk belajar dalam mata pelajaran kimia, dan seterusnya boleh meningkatkan pencapaian di dalam kimia. Objektif di dalam kajian ini ataupun dalam inovasi ini adalah menilai keberkesanan modul CTCAN terhadap peningkatan pencapaian dalam mata pelajaran kimia tingkatan 4.
Okay, di sini adalah merupakan persoalan, kajian dan juga hipotesis. Jadi terdapat dua persoalan di sini adalah, adakah modul CityCam berkesan dalam meningkatkan tahap pencapaian dalam topik elektrokimia? Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian dalam topik elektrokimia antara murid lelaki dan perempuan? Dalam inovasi yang kami buat di sini, di mana analisis data yang digunakan ialah uncover dua hala. Okay, dalam membangunkan modul ni, kami menggunakan model MRKK tahun 2013 kerana dalam model ini sebenarnya dia lebih fleksibel, tidak bentuk linearity. So dalam konteks inovasi ataupun modul yang kami buat di sini adalah di mana pelajar akan menghasilkan projek secara plug-in ataupun menggunakan pengatur caraan Scratch. Dalam kajian ini terdiri daripada dua kumpulan. Satu ialah menggunakan pendekatan secara konvensional sebagai kawalan dan satu ialah secara plug-in iaitu rawatan ataupun menggunakan modul CityCam. Okey, ini adalah paparan ringkas tentang Scratch. Jadi sana terdapat ada pemilihan sprite, pentas, pilihan blok dan juga ruang skrip. Okey, ini merupakan beberapa contoh daripada isi kandungan modul. So dalam modul CityCam sebenarnya di mana konsep yang kami gunakan ialah mengajar pelajar daripada peringkat mudah kepada peringkat yang lebih advance. Okay. Dalam kajian ini kami menggunakan 5 kemahiran City. Dalam kajian-kajian lepas menunjukkan terdapat pelbagai kemahiran City yang diaplikasikan, tapi dalam konteks kajian ini ataupun inovasi ini kami cuma menggunakan 5 kemahiran City, iaitu leraian, pengitlakan, pengeskalaan, algoritmik dan juga penilaian. Setelah modul ini dibangunkan model MRKK, maka kami telah minta pandangan 5 orang pakar dalam bidang kimia, 5 orang pakar dalam bidang City dan juga 4 orang pakar bahasa. Dan hasilnya kesahan isi kandungan di sini adalah 4.6 daripada 5. Maka kesimpulannya modul City yang dibangunkan di sini adalah mempunyai kesahan yang tinggi. Seperti saya terangkan tadi bahawa terdapat berbagai kemahiran City yang sedia ada, tetapi kami memilih 5 berdasarkan daripada beberapa pengkajian lepas seperti yang tertera di dalam skrin. Ini adalah merupakan senarai pakar yang telah kami rujuk. Reka bentuk kajian adalah merupakan kuasai eksperimen secara kuantitatif. Populasi dan sampel kajian adalah seperti yang tertera dalam skrin. Instrumen yang digunakan di sini adalah UPPE ataupun ujian pencapaian pelajar topik elektrokimia yang terdiri daripada 2 soalan struktur, 2 esei dan juga 20 soalan objektif yang mempunyai markah 80 markah. Okay, sebelum kajian ataupun modul City ini diuji, satu kursus yang diadakan bersama dengan guru-guru yang terlibat dijalankan selama seminggu. Apa yang dipaparkan di sini adalah salah satu daripada kandungan di dalam modul. Jadi kandungan modul ini dia ikut by bab ataupun by subtopik. Ini adalah peringkat awal, iaitu tentang elektrolit dan juga elektrolit. Dalam peringkat awal ni, pelajar cuma perlu menggerakkan elektron, sama ada elektron tu bergerak tak bergerak. Jadi apa yang perlu pelajar buat pada peringkat awal adalah dia perlu menggerakkan elektron. Perlu menggerakkan elektron, maksudnya elektron itu bergerak daripada anod ke katod dan sebagainya. Jadi sini pelajar akan faham konsep pergerakan elektron itu dia bermula di mana. Maksudnya daripada elektrod, anod dan juga ke katod. Itu yang kita perlu terapkan pada peringkat awal dalam topik elektrokimia. Dan semua bahan ini pada peringkat awal ini kita akan bagi kepada pelajar. Dan akhirnya pelajar nanti akan buat ikut dia punya tugasan. Okey, untuk subtopik seterusnya, pelajar akan menggerakkan elektron dan juga menggerakkan ion-ion itu bergerak ke anod ataupun ke katod. Jadi konsep di sini yang digunakan di sini adalah digunakan pengitlakan ataupun generalisasi, iaitu anion akan bergerak ke anod, cation akan bergerak ke katod. Jadi dalam konteks ini pelajar cuma menggerakkan ion dan juga ion-ion itu bergerak ke anod ataupun ke katod. Okay, dan dalam subtopik seterusnya ialah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Okay.
Okey, di sini pelajar akan menggerakkan elektron dan juga anion. Anion akan bergerak ke anod, cation akan bergerak ke katod. Cation akan bergerak ke katod ialah satu kemahiran situ ialah pengitlakan. Maksudnya dia sudah patternkan anod bergerak ke anion. Anion akan bergerak ke anod dan cation akan bergerak ke katod. Sebelum kajian sebenar dilakukan, pilot study telah dijalankan lebih kurang 5 minggu sebelum kajian sebenar dilaksanakan, dan pilot study dilaksanakan juga di daerah Tawau. Sebelum pilot study dijalankan, kursus bersama dengan pelajar dijalankan agar pelajar sudah memahami konsep-konsep asas tentang pengatur cadangan skrip, dan apabila guru mengajar dan memberikan tugasan, mereka lebih mudah menjalankan tugasan yang telah diberikan oleh guru mereka. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan diberikan 3 projek bagi setiap kumpulan. Dan dalam setiap kumpulan terdiri daripada 3 orang pelajar, dan setiap kumpulan itu akan berbincang untuk menghasilkan projek yang perlu mereka hasilkan. Dan apa yang tertera sini merupakan adalah hasil projek pelajar, dan di sini nanti kita akan pilih salah satu projek yang dihasilkan oleh pelajar. Okey, sekarang kita pilih kumpulan 8, tengok dia punya projek. Okey, ini merupakan contoh projek yang dihasilkan oleh pelajar dalam subtopik sel kimia. Jadi pada sini akan melihat bagaimana elektron itu akan bergerak daripada anod dan ke katod. Dan di sini pelajar akan dapat melihat bagaimana perubahan daripada atom kepada ion, dan juga apa yang akan berlaku, pemerhatian yang akan berlaku di katod dan juga di anod. Aplikasi CT dalam kimia dapat dilihat daripada tugasan pelajar. Jadi di sini terdapat 5 kemahiran situ, iaitu leraian, pengiskalaan, pengitlakan dan juga algoritmik serta penilaian. Kemahiran yang pertama ialah leraian. Maksud leraian di sini ialah daripada masalah yang besar, pelajar akan menaraikan masalah kepada komponen-komponen yang lebih kecil. Contohnya dalam topik elektrokimia, bila dibagi suatu tugasan, pelajar ini akan pecahkan kepada yang lebih kecil. Pengiskalan pula ialah untuk menyelesaikan masalah ini, pelajar akan membuat satu langkah-langkah. Langkah-langkah ini dia akan selesaikan terlebih dahulu. Kemudian pelajar ini akan memilih langkah-langkah yang lebih penting. Seterusnya ialah algoritmik. Selepas menentukan langkah-langkah yang penting, pelajar ini akan menyusun ikut keutamaan. Dan seterusnya ialah pengitlakan. Pengitlakan ini dia lebih kepada pola ataupun pattern. Dan contohnya dalam siri elektrokimia, pelajar ini akan menggunakan beberapa kemahiran pengitlakan. Contohnya, dia akan patternkan anion akan bergerak ke anod, cation akan bergerak ke katod. Seterusnya, pelajar ini akan melihat masalah-masalah yang sebelum ini diselesaikan, dia akan digunakan semula kepada bentuk dan jenis masalah yang sama. Seterusnya ialah penilaian. Penilaian ini adalah sepanjang pelajar menghasilkan projek, dia akan menilai secara keseluruhan. Contohnya, adakah persamaan dia betul. Jadi penilaian ini akan berlaku sepanjang masa. Okey, ini adalah gambar aja bagaimana pelajar menjalankan tugas atau mengerjakan CT di sekolah menggunakan Scratch 3.0. Okey, jadi hasil daripada ujian telah menunjukkan bahawa kumpulan kawalan dan juga rawatan adalah homogen. Okey, perbandingan skor min sini adalah kita lihat bagaimana kumpulan kawalan dan juga rawatan yang melibatkan lelaki dan juga perempuan. Jadi secara keseluruhannya kumpulan rawatan mempunyai skor min yang lebih tinggi, lelaki dan juga perempuan. Seterusnya ialah keputusan ujian kesan antara subjek menunjukkan kumpulan adalah signifikan. Maksudnya terdapat perbezaan yang signifikan di antara kumpulan kawalan dan juga rawatan.
manakala jantina dan juga interaksi kumpulan jantina adalah tidak signifikan. Dapat dirumuskan di sini bahawa bagaimana mengintegrasi di dalam pendidikan kimia ataupun mata pelajaran kimia dapat meningkatkan pencapaian pelajar di dalam mata pelajaran kimia. Dan kita melihat di sini bagaimana modul ini sebenarnya adalah lebih sistematik, bagaimana pelajaran ini akan digunakan. Dan modul ini telah pun digunakan oleh beberapa sekolah setelah kajian ini dijalankan, dan terdapat beberapa guru yang ambil feedback bahawa mereka sebenarnya pelajar lebih faham, cuma memerlukan masa yang lebih untuk belajar Scratch 3.0. Hasil daripada kajian ini, integrasi dalam kimia amat membantu pelajar dalam memahami konsep kimia. Dan apa yang diharapkan ialah diharapkan KPM dapat menyediakan modul yang lebih komprehensif untuk semua mata pelajaran bagi membantu pelajar berfikir secara kritis, dan juga kita ingin mengubah paradigma pendidikan daripada pengguna kepada pencipta.